Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulia, salatan wa salaman ala ibadi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman kullam atayna hukma ilma sakhanna ma'a dawla al-jibal sabban atluqna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabb Musa wa Harun Ya Rabb Ibrahim Ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi ajma'in. Allahumma zughna fahma wa hikmata wal aqla husbi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin zughna faman nabiyyin wal ulama'il amilin huzzal mursalin wa imamil muttaqin rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, dan kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita duduk dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita masih lagi di dalam fasal yang ketiga pada kaifiat, pada cara zikir, iaitu pada kata kaifiat yang ketiga. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan kaifiat yang ketiga bahawa hendaklah menyebut zikir itu dengan muwalat, yakni berturut-turut sekira-kira jadi dua kalimah itu seperti kalimah yang satu, padahal tiada suatu yang menyalahi antara keduanya pada kharij dan atau pada zihin, supaya tiada diboleh masuk syaitan daripadanya itu. Dan inilah yang terlebih hampir membukakan bagi hati dan terlebih menghampirkan akan jalan kepada Tuhan kita, dengan syarat hendaklah dihadirkan makna zikir itu dengan hatinya pada tiap-tiap kali zikir itu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan kaifiat yang ketiga, itu kaifiat yang ketiga daripada tiga perkara yang mana dia telah sebut dah cara berzikir kita, iaitu kepala kita mesti antaranya goyang sikit, itu menunjukkan kesungguhan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga iaitu yang telah kita sebut dah, dan cara-caranya dan kelakuan-kelakuannya. Jadi yang ketiga ni, antara kaifiat yang ketiga hendaklah dia menyebut dengan muwalat. Muwalat ni maknanya dia berturut-turut, tidak putus, sekira-kira jadi kalimah itu seperti kalimah yang satu. Maknanya la ilaha illallah, tu maknanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu boleh juga kalau kita nak buat begitu. Jadi kalau kita nak mati dengan Allah pun tak apa, tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah tu macam kita sebut Allah lah, Allah. Gitu juga kalau zikir Allah, Allah, sama ada ya Allah, Allah. Ulama ajar dalam kitab iaitu Allah, kita mati dengan Allah, 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 Allah. Kalau kita zikir Allah, ataupun kita zikir menyambung, jadi seolah kalimah itu jadi satu saja, tak putus. Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Macam alhamdulillah begitu juga. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, 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 subhanallah.
tak butuh. Itu ada setengah para ulama suruh berzikir gitu. Maka ada jadi masalah juga. Macam berzikir Allah gitu juga, Allahu Allah, ataupun Allah ya Allah, Allah ya Allah, tu Allah ya Allah, ataupun Allah Allah. Itu semua dinakal oleh para ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli tasawuf, yang memang dibahaskan oleh para ulama begitu panjang lebar berkaitan dengan zikir Allah, begitu juga zikir la ilallah. Jadi kalau kita zikir la ilallah, begitu juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maknanya kamu butuh. Itu antara ajar kafiat saja. Kamu buat pula masalah. Allah maknanya kita nak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak letak panggil seperti wakil macam biasa je, boleh tak masalah. Macam amin lah, kita boleh. Kalau sekali kita nak buat amin, cuma boleh lah sikit. Kalau kita buat begitu, ataupun kita nak buat 3 wajah, ni boleh amin ni boleh 4 wajah. Yang pertama amin macam biasa. Yang kedua amin, tu yang ketiga amin, yang ketiga amin. Kita buat mak lazim musaqqah tu. Antara mak lazim kalimah musaqqah tu kita boleh buat cara begitu. Ataupun boleh kita nak buat amin. Memang pelik lah sikit. Maknanya lain pada lain. Saya seorang buat, tiba-tiba waladhdallin amin, amin. Tu makmum belakang apalah itu, main apa pula, masalah benda pula dia ni. Itu jadi suasana pelik lah sikit. Maka begitu juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maknanya tamu butuh melalui masalah. Tapi hak biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau kita nak zikir, ambil hak tiga, ambil hak biasa dah lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dimatikan di belakang. Ataupun hak ulama ada buat tu, dulu dibuat semua ialah zikir 3 wajah dah lah, la ilaha illallah yang kita sebutlah pada minggu lepas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua. Yang ketiga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di tengah-tengah illallah tu kita boleh selit dengan Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Itu jadi ajar ulama mana boleh kita berzikir la ilaha illallah tu dengan 3 cara, boleh tak masalah. Zikir dengan 3 cara. Mana hak ni lah hak yang tidak menyalahi berkaitan dengan syariat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila ambil perkara yang lain, betul lah tariqah kadang-kadang tarikat dia, tapi kadang-kadang lari daripada murak sebenar, la ilaha illa. Jadi terlalu laju sangat sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu la tu ke mana-mana pun kena panjang juga, paling kurang iaitu la tu harakat kena panjang juga. Kalau pendekkan la, hanya para ulama Al-Imam Al-Razi, Al-Imam apa lagi Zakir Al-Ansari rahimahullah taala, dia akan berubah makna. Maknanya iaitu maknanya kita asalnya tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau kita pendekkan la, maksudnya iaitu la itu bukan makna dengan tiada, tapi maknanya iaitu tiada Allah. Tu makna Allah itu tiada, Allah tu tak ada melainkan ada Tuhan yang lain. Jadi bahaya. Iza sahal al-i'rab sahal makna. Bahasa Arab ni dia sahal makna, sahal i'rab, cara perubahan makna baris kalimah itu
maka sah al-makna, maka makna pun akan jadi sah lah. Itu antaranya dalam bahasa Arab. Jadi kita boleh nak berzikir la ilaha tak putus mualah. Sekira-kira jadi dua kalimah itu seperti kalimah yang satu, pada hati ada sesuatu yang menyalahi, yang menyelan, iaitu antara keduanya itu, pada kharij, pada keluarnya, pada zihin ni pada fikiran kita ni, tetap dah keluar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu maknanya tak ada keluar langsung zihin pada fikiran. Sebab apa? Supaya tiada boleh masuk syaitan daripadanya itu. Ini ulama-ulama tariqah lah, ulama sufi ni pandangan dia. Pandangan Syekh Abdul Samad ni, pandangan ulama lain pada hal lain pula. Pandangan ulama lain kata itu dari masalah dan pandangan ulama lain menyatakan iaitu nanti kita zikir putus, dan zikir harus putus pun syaitan dan hati seseorang itu tidak bersih, syaitan tetap masuk juga, dan nanti itu juga. Ini pandangan dia. Jadi kita menghormati pandangan Syekh Abdul Samad Al-Bani, dan inilah terlebih hampir membuka bagi hati, kerana zikir putus ni lebih bagi dia buat kajian dah, bagi dia tariqah dia ini Syambangan Muhammadiyah ni, iaitu lebih membuka hati, membuka hati seorang tu, dan terlebih hampir jalan kepada Tuhan. Dan ini juga adalah jalan seseorang itu lebih hampir kepada Tuhan dia. Jadi ini cara dia. Ataupun cara lain pun, para ulama ada menyatakan kalau zikir antaranya dia lebih hampir berzikir dengan Allah. Bila berzikir Allah itu Allah. Sebab apa dia kata zikir itu lebih memujuk hati dia tu supaya kembali pada Allah. Segala bentuk nikmat, segala bentuk pemberian Allah itu semua hak Allah, supaya hati dia ni balik pada Allah, jangan balik pada benda yang lain. Ada ulama kata begitu juga. Ada ulama kata zikir la ilallah tu cara Melayu boleh juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga ulama menyatakan zikir cara tu lebih menghampir diri dengan Allah, kerana dia pujuk pada hati dia balik pada Allah. Nak balik siapa selain daripada Allah? Bumi ni hak Allah, semua hak Allah. Hati balik pada Allah. Tapi kalau Tok Imam ke siapa-siapa ahli syekh buat tahlil ke zikir itu, kebanyakan tu kalau lama dia berzikir tu la ilaha illallah, dia makmum jadi senggup sikit. Dia jadi senggup, bukan tu mungkin dia khusyuk, telah sebut itu mungkin dia khusyuk, ataupun dia mengatur sungguh. Jadi kata para ulama dalam zikir ni, syekh itu sendiri mesti iaitu dan nanti kuat, dan nanti dia zikir itu kuat. Sekurangnya zikir dia tu agak sikit, sebab dia tepik benda lain boleh. Dia tepik benda lain. Zikir tu bukan kata sejam apa ataupun 2 jam zikir mujamah, ada sekejap je. Maka sekurangnya kalau dia angkat suara dia tu atas kemampuan dia, tak mesti dia zikir tu dengan kuat. Tu bukan zikir tu bukan dengan tepik pun, cuma dia angkat sikit suara dia supaya dia itu makmum itu sendiri, khususnya para iaitu orang-orang lain yang menjadi makmum dia itu, supaya lebih kembali kepada zikir itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan jadi itu dengan syarat hendaklah, yang mana dia kata supaya lebih tiada boleh syaitan daripada masuk. Inilah yang lebih hampir membuka bagi hati dia, membuka jarak hati dia ni kepada Allah dan menghampir kepada Tuhan kita dengan syarat hendaklah ia hadir makna zikir itu dengan hatinya pada tiap-tiap kalimah itu. Jadi apa-apa berzikir, kalau kita boleh makna itu sendiri kita tahu, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tu ataupun kita pun
masuk ada hak sebelum ni, la maqsud illallah, la matluba illallah, la ma'buba la ma'buda illallah. Tiada yang menyembah melainkan Allah, tiada yang dimaksud melainkan Allah, tiada yang dituntut melainkan Allah. Sekurang dia menganggap tu tak apa dah. Ataupun dia nak mari lebih lagi, la ilaha illallah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah dia berapa, sifat mustahil bagi Allah dia berapa, sifat yang harus bagi Allah ni ada berapa. Ibu boleh mari. Ataupun dia nak menghajati makna itu sendiri, tiada Tuhan. Nafi sungguh-sungguh yang menyamai Allah, nisbah kekuasaan, nisbah apa, pembentuk, pemberi rezeki dan sebagainya, tak ada sama dengan Allah illallah. Mung dia belakang Allah. Boleh kita cara begitu pun tak apa juga. Yang penting ya hadir makna di itu sendiri. Dan sekurang-kurang zikir itu bahawasanya pada tiap, dan bahawasanya dan sekurang-kurang zikir itu bahawasanya pada tiap-tiap mengata la ilaha illallah itu tiada di dalam hatinya itu dengan suatu yang lain daripada Allah, melainkan dinafikan daripada hati itu hatinya itu, dan semata-mata mengisbatkan akan Allah dalam hatinya. Sabit itu. Jadi sekurang-kurang iaitu bahawasanya pada zikir itu, maknanya supaya nak menghadirkan hati dia itu kepada Allah, maknanya dapat fadilat dah. Dia zikir Allah, la ilaha illallah itu tiada dalam hati itu suatu yang lain daripada Allah. Tak ada sesuatu yang lain daripada Allah. Tu maknanya apa panggil zikir tahlil ni, tahlil ni kalimah la ilaha illallah lah. Maknanya murad la ilaha illallah ni besar fadilat dia. Iaitu tiada Tuhan yang melainkan. Sebab tu murad kita sebut tahlil, tahmid, tahdih, tu taqdis, tahmid, tahmid alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Apa lagi? Iaitu tahlil. Tahlil iaitu la illallah, sebut tahlil. Betul lah, zikir la tahlil tu, zikir la illallah tu sekurangnya kena lama sikit. Tu sebab hak lain tu bunga-bunga saja. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli afdal salatu. Apa lagi? Amanah Rasul tu la ikraha fid din. Tu lah apa lagi? Tu belakang ayat ataupun alif lam mim tu, itu tu semua bunga-bunga. Hak murad sebenar tu zikir tu la ilallah tu, la ilaha illallah. Bila sebut tahlil, tu ni kadang-kadang bila sebut tahlil dia panjang begitu. Tak salah lah panjang begitu, tapi zikir pendek je. Tu sekurangnya zikir tu mesti panjang. Hal lain tu bunga-bunga saja. Bunga-bunga maknanya nak menghiasi tahlil itu sendiri. Mana tahlil la ilaha illallah, sebut itu je lafaz la ilaha illallah tu, kalimah tu je la ilaha illallah tahlil. Maka afdal dia memperbanyak sikit zikir la ilallah. Ataupun zikir la ilallah ni kalau kita tengok dalam kitab Imam Ghazali, dia menyatakan afdal kita zikir la ilallah ni 100 kali. Kalau kita pergi kubur misalnya, iaitu ziaratul kubur, kata Imam Ghazali, kamu ziarah kubur, kamu ziarah ibu bapa kamu telah meninggal dunia, waris kamu, jiran tetangga kamu yang telah meninggal dunia, maka dah tahu nak baca apa, zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Muniyah. Imam kata Imam Al-Razi rahimahullahu taala, begitu juga para ulama yang muktabar, dia menyatakan tidak kurang sedikit pun kalimah tu zikir la ilallah, ataupun la ilallah, ataupun zikir, ataupun bacaan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad berapa kali? Qul huwallahu ahad Fatihah sekali, qul huwallahu ahad sekali. Ada idah kita ziarah orang dalam ziarah kubur misalnya, kita ziarah orang baik, okeylah, saudara kita ke tangga kita hak baik dan kita dulu yang macam-macam buat kebaikan pada kita, kita pergi ziarah kubur dia, kita ziarah kubur dia, baca la ilaha illallah paling kurang 100 kali. Maka kata Imam Ghazali, kehebatan kalimah la ilaha illallah itu tidak kurang sedikit pun pahala daripada kamu bersedekah pada dia, 2 pahala pecah kata Imam Ghazali. Begitu juga ada perbahasan Imam Al-Ghazi, iaitu pertama kali pahala itu kamu dapat kekal seperti biasa kalimah itu. Pahala kamu zikir Allah tu dapat, kamu dapat pahala juga.
dan pahala kedua, pecah kedua, dia dapat juga. Kalau dia dapat, kalau kita kata zikir la ilallah itu dapat 1000 pahala, maka kamu akan dapat 1000 juga, dan si banyak itu pun akan dapat 1000 juga. Begitu juga qul huwallah. Nabi SAW menyatakan siapa membaca qul huwallahu ahad itu satu kali, maka dia akan mendapat, Allah banahullahu baita fil jannah, Allah Ta'ala akan membina mahliga dan syurga Allah. Para ulama menyatakan baca 100 kali qul huwallah. Maka qul huwallah itu kita baca, maka kita sedekahkan kepada arwah atau mayat yang kita ziarah kubur dia itu, maka dia dapat bina mahliga kok, kita pun dapat juga. Itu antaranya disebut oleh para ulama. Begitu juga kelebihan zikir la ilaha illallah. Batulah aku sekurangnya nak baca Al-Quran, dak ingat ke, nak baca Yasin di kubur ke, apa lagi Al-Quran yang lain dak ingat, maka baca zikir la ilallah. Tu zikir Allah kita hadiahkan kepada si mayat itu. Al-mayyitu arwahul muslimin kathubil ma, kata Nabi sallam, arwah orang-orang mukmin, orang-orang yang muslim, itu Islam ini dia seperti orang yang lemah di dalam air. Maksudnya dia lemah di air ini, dia sentiasa berhajat. Orang lemah dalam air macam mana? Dia sungguh, dia lemah tu, dia panggil sungguh, ibarat dia naik tak boleh ni, tu ada orang tolong dia, alhamdulillah, syukurlah, mujulah awak tolong saya begini, Allah, hidup lemah, mati saya begini. Maka begitulah orang yang mati. Orang yang mati begitulah, kata Nabi SAW, dia seperti orang yang lemah dalam air, mana sentiasa berhajat. Tiba-tiba ada anak dia mari atau pahala pada dia, ziarah kubur dia, syukurnya dia, ataupun ada je tetangga dia mari atau pahala pada dia, mari atau itu fadilah pada dia begini, sukanya dia. Maka itulah sekurangnya kata para ulama dapat membebaskan ahli kubur itu dari, dan meringankan ahli kubur itu sendiri, itu kalimah la ilaha illallah illa syirk, melainkan orang dosa syirik. Dosa syirik tak boleh lah. Orang dosa syirik itu dia urusan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia tu na'udzubillah, kalau sekadar dia buat dosa sikit sebanyak gitu sikit sebanyak, maka Allah Ta'ala boleh ampun. Tapi dosa syirik dengan Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, sesekali Allah Ta'ala tidak akan maaf. Itu dia urusan Allah Azza wa Jalla. Jadi nak cerita pada kita, lebihnya orang yang berzikir la ilaha illallah, itu antaranya. Pandangan Imam Ghazali juga menyatakan zikir la ilaha illallah ini juga boleh menjadikan syifa, menjadi penyembuh. Ini pandangan Imam Ghazali. Tu kalau golongan-golongan yang duduk berbelah pasir berdengung, dia tak bersetuju dengan Imam Ghazali. Dia akan kata Imam Ghazali ni, apalah bid'ah lah, beginilah bid'ah dalalatun dalalah, hadza bid'atun dalalah, itu bid'ah yang sangat sesat. Tu kalimah la ilaha illallah, bab kita yakin bahawasanya tak ada yang menyembuh melainkan Mu ya Allah. Tu kita niat. Kesekurangnya agar ulama dia membaca surah Fatihah, hak tu dah lari dah, dia zikir la ilallah sebanyak 3 kali la ilallah. Kalau silap dalam kitab Jumhur Jawami' Al-Musannifah, dia hak belakang kita baca malam Jumaat tu, hak tu ada di belakang sekali, cara-cara berubat itu dengan kalimah la ilallah. Kalau tak silap saya ada, itu kelebihan zikir la ilallah. Dan melainkan dinafikan dalam hatinya itu. Jadi bila kita zikir Allah, pada kurangnya dapat pahala dah, kita nafi sungguh-sungguh apa yang kita pandang pada makhluk, apa kita pandang hebat, canggih, itu hak makhluk buat ni, tu yang kita nampak hebat makhluk, derongnya, kapal terbangnya, maka kita nafi semua itu, mengisbatkan, maka semata-mata hati kita bulat molek illallah. Illallah tu isbat, kalimah isbat. Illa tu maknanya isbat, kalimah isbat yang mesti kita tetap pada hati kita ni, illallah, Mu ya Allah, Mu ya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, nafi sungguh-sungguh. Maka semata-mata kita isbat,
illallah. Tu berwadah dah. Tak payah nak bahas panjang-panjang. Maknanya tak payahlah supaya hati gini nak mari sifat mustahil bagi Allah. Tu dah nak payah kita tak payah. Dah payah. Mari hak ni dah perlu padan dah. Bagi kita orang nak berjalan ke hadratillah ni, nak menuju Allah ni, tak perlu perbahasan panjang. Mada idah kita isbat ni macam kita mengaji sifat 20 lah. Takluk tu dah maknanya perbahasan luar tu memadai dah dalam sebuah kampung tu, seorang tu 2-3 orang tahu berkaitan dengan isbat tu. Makna takluk inkisyaf qudrat iradat tu takluk apa, sekurang tahu 2-3 orang seorang tahu pun dah lepas dah. Maka begitu juga la ilaha illallah ni madai dah seorang dua pun tahu makna la ilaha illallah tu, itu tahu la ilaha illallah tu dah lepas dah ahli Quraisy itu sendiri, kampung itu sendiri. Maka kita dalam menuju Allah sekurangnya biar ada makna tahu zikir ni kita nafi sungguh-sungguh. Tu wabillahi taufiq wal i'anah, wabillahi taufiq wal i'anah, itu wabillah dengan mudah-mudahan dengan Allah, mudah-mudahan Allah memberi pertolongan, Allah Ta'ala memberi taufik, kekuatan. Taufik mana kekuatan bagi kamu, wal i'anah dan pertolongan. I'anah ini mana pertolongan. Batu musannaf sebut i'anah. I'anah ni maknanya mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong sungguh ni. Patutnya disebut wabillahi taufiq, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Padahal dah situ, tapi disebut lagi wabillahi taufiq wal i'anah. Itu menunjukkan mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong sungguh. Waktu i'anah ini ada satu kitab, i'anatul talibin. I'anah kitab talibin, kita ada i'anatul talibin itu kerana sebab apa dah kitab i'anah dinamakan kitab i'anatul talibin? Kerana dalam kitab ada i'anatul talibin itu dia buat cara mudah sungguh supaya pelajar yang menutup ni, i'anatul talibin menolong bagi pelajar. Maknanya pelajar muskil masalah fiqh, masalah usul fiqh, tengok dalam i'anatul talibin. Itu antaranya. Jadi begitu juga i'anah di sini, wabillahi taufiq wal i'anah, mudah-mudahan Allah memberi taufik pada kita dan beri i'anah dan beri pertolongan pada kita. Tanpa pertolongan Allah, tanpa kekuatan daripada Allah, kita tak boleh nak buat ibadah. Maka semua itu semua dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula, tak ada daya kita ni. Tak ada daya apa? Iaitu nak meninggalkan maksiat tanpa pertolongan Allah. Illa la haula wala quwata. Quwata tu tak ada kekuatan bagi kita. Kekuatan mana? Untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Illa billah, melakukanmu belaka ya Allah, pertolonganmu belaka ya Allah. Aku dapat mari majlis ilmu, aku dapat mengajar majlis ilmu, aku dapat sembahyang berjemaah, itu semua hakmu ya Allah. Pertolonganmu, tanpa pertolonganmu ya Allah, aku duk masih tidur lagi masa ni. Misal kata, maka begitulah, semua adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kita berkaitan dengan bab zikir. الباب السابع في آداب الصحابة والمعاشرة مع الخالق سبحانه وتعالى مع الخالق. الباب السابع في آداب الصحابة والمعاشرة مع الخالق سبحانه وتعالى ومع الخالق ومع الخلق. Jadi bermula bab yang ketujuh ini pada menyatakan adab bersahabat. Imam Ghazali ni hebatlah. Dia mengaku min belaka. Imam Ghazali ni dia masuk belaka. Udkhulu fi silmi kafah. Dia masuk belaka. Dia dah ambil ibadat saja. Ni hebat Imam Ghazali. Tu kadang-kadang golongan ni dia benci Imam Ghazali sebab inilah Imam Ghazali dia masuk belaka bab siasat, bab politik. Imam Ghazali masuk. Ni ulama Hujjatul Islam, ulama al-amiliyin, ulama beramal ilmu dia. Bab politik dia masuk, bab muamalah dia masuk, bab ibadah dia masuk, semua dia masuk belaka. Bab akidah dia masuk. Ni hebat Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Maka Syekh Abdul Samad Al-Limbani ni yang pengarang kitab kita ni pun walaupun dia seorang ulama tasawuf, dia masuk belaka juga. Dia dah kata iaitu urusan politik ni biarlah kepada apa pun ahli politik lah. Dak. Sebab di sana ada politik Islam, ada siasat Islam. Tak boleh seperti politik
sama sekali tak boleh pisah dengan agama, sama sekali tak boleh. Ini ulama dia tahu, ulama dia mengaji. Kadang-kadang orang ada mengaji, orang ni kadang-kadang hebat dia ulama ni, dia pula nak pisah antara politik dengan agama, tak boleh gabung sekali, tak boleh. Agama masjid surau, tu soal urusan politik lah secara tak, itu salah fahaman yang sesat. Tu fahaman yang benar adalah politik itu sebahagian daripada Islam, dan inilah yang dicontohi oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ini berkaitan dengan muamalah pula ni. Bermula bab yang ketujuh pada menyatakan adab bersahabat dan muasyarah, yakni kasih-kasihan serta Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala, serta makhluk. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, i'lan anna صاحبك الذي لا يفارق في حضرك وسفارك ونومك ويقطعنك، بل في حياتك وموتك هو ربك وسيدك ومولاك وخالقك، ومهما ذكرته فهو جليسك، إذ قال الله سبحانه وتعالى أنا الجليس من ذكرني. Itu artinya, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya taulamu dan sahabatmu yang tiada bercerai akan dikau di dalam hadirmu, yakni di dalam itu takdirmu, dan di dalam safarmu, dalam tu dalam dia cikgu nampak benda tu dalam apa tu, yakni di dalam ni saya benda pelayaran. Saya tak nak tengok letak yang lain. Jadi apa kata Imam Ghazali, nak iktibar pada sahabat ni, ketahui olehmu bahawasanya taulamu itu, sahabatmu itu yang tiada bercerai akan dikau di dalam hadirmu, itu yakni dalam pelayaranmu dan di dalam safarmu, yakni yang ditafsir dah pula ni, yakni di dalam pelayanmu dan di dalam tidurmu dan di dalam jagaanmu, bahkan di dalam hidupmu dan matimu, itu iaitu Tuhanmu dan penghulumu, Maulana, iaitu Maulamu, yakni tuamu yang menjadikan akan dikau, dan manakala engkau sebut akan dia, maka iaitu seolah-olah duduk ia Allah pun boleh, ia Tuhan taulamu pun boleh. Nak ia tu balik pada Tuhanmu pun boleh, apabila itu ia tu nak balik pada Allah pun boleh, nak balik pada taulan ni Allah lah dengan dikau, kerana jadi firman Allah Subhanahu wa taala, akulah seolah-olah duduk dengan orang yang menyebut akan daku. Jadi kata Imam Ghazali, ini berkaitan dengan sahabat. Siapa sahabat kita sebenarnya? Dia kata, ketahui olehmu bahawasanya setaulamu dan sahabatmu yang tiada bercerai akan dikau di dalam hadirmu. Yang sahabat ni ialah orang yang tidak bercerai, yang sentiasa bersamamu. Mana? Yakni dalam hadirmu dan hadirmu, yakni takrimu, dan safarmu, yakni pula kasih pula dalam pelayanmu. Sahabat ni hak mana kita pergi situ, pergi belaka. Dalam saat susah kita, senang kita, dia ada. Dia sentiasa bersama dengan kita ni. Dan di dalam tidurmu dan di dalam jagaanmu. Dalam tidur pun ada. Nak cerita siapa dan sahabatmu sebenar ni. Dan di dalam jagaanmu, bahkan dalam hidupmu. Dalam hidupmu pun dia ada. Dan di dalam matimu pun dia ada. Iaitu jawapan pada semua ni. Taulah ni siapa? Tuhanmu Azza wa Jalla dan penghulumu, Maulana, Tuhan yang maha tinggi ni, yang menjadikan akan dikau. Allah lah, kata Imam Ghazali. Sahabatmu sebenar adalah Allah Azza wa Jalla, yang mana di saat susah kamu, dalam matimu, kamu di alam barzah, dia ada, dia Allah Ta'ala bersama kamu. Bila? Iaitu bagi orang-orang yang bersahabat dengan Allah di dunia lagi, orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah di dunia lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tinggal dia.
sama ada susah dia, senang dia, dan begitu juga di saat mati dia, di dalam alam barzakh pun Allah Ta'ala akan bersama dia ni. Itulah sahabat sebenar. Sebab itulah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab lain, seperti mana juga dibahas oleh Syekh Abdul Salam, iaitu sahabat kita iaitu Allah adalah Allah Azza wa Jalla, dan teman yang bersama dengan kita ialah juga adalah Allah Azza wa Jalla, dengan digantikan dengan amal-amal soleh kita. Itu antara dan hadis lain. Dan hadis lain dia, itulah Imam Ghazali kata Allah Azza wa Jalla ni bila dia kasih pada seseorang, dia menjadi sahabat, dia menjadi kekasih pada seseorang, dia akan bersahabat dengan seseorang, dan dia menjadikan amal soleh yang kita buat sekarang ni, asma yang berjemaah, zikir pada Allah, majlis ilmu ni, amal soleh kita sekarang ni, Allah akan menjadikan penolong bagi kita di alam barzakh, di alam kubur. Sebab apa? Mana datangnya amal itu? Itu kerana daripada Allah Azza wa Jalla. Allah memelihara pahala amal ibadah di dunia dulu, maka dengan Allah Ta'ala bersahabat menjadi kekasih pada seorang, Allah Ta'ala akan tolong dia. Macam kita lah, kita bersahabat pada seseorang, kita bagi orang ni baik, bagi sesuatu pada dia, bagi ni, kita baik dengan dia. Tu kita sahabat dengan dia. Dia susah, kita tolong dia, senang kita menggembirakan lagi dia. Dia kau senang, kita kau tengok dia, kau suka. Mana kita mana bagi sokongan pada dia. Maka Allah Azza wa Jalla iaitu memberi sokongan kepada hamba dia, kekasih dia dalam alam barzakh, yang alam kubur ni, selepas daripada alam dunia ni, iaitu Allah memberikan amal soleh kita. Allah akan menjadikan amal soleh yang kita buat sekarang ini ikhlas Azza wa Jalla ni kerana Allah ni, maka Allah akan menjadikan dia ni pelindung kita, penyelamat kita. Maka hakikatnya ialah Tuhan Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang adalah sahabat dan kekasih kita sebenar, sahabat kita sebenar. Manakala engkau sebut akan dia, jadi manakala engkau selalu sebut dia sama, dan maka iaitu seolah-olah duduk ia Allah dengan dikau. Jadi bila kita sebut Allah sama, kita duduk ingat Allah Ta'ala sama, tu dah kira lah lafaz Allah, istighfar ke apa-apa yang mengundang kepada kembali hati kita kepada Allah ni. Maka kata Allah dalam firman Al-Hadis Kursi, Allah menyatakan, akulah seolah-olah duduk dengan orang menyebut akan daku. Jadi Allah Ta'ala kata, seolah-olah aku ni duduk bersama kamu, jangan bimbang, aku duduk bersama kamu. Sebab mu sebut nama aku, tak kira mu susah ke, mu senang ke, bila mu sebut nama aku ni, aku bersama dengan kamu. Akulah kekasihmu. Mu cari sibuk cari sahabat-sahabat lain, ni aku ni sahabatmu. Maka itulah ibarat dalam hadis kursi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, wa mahma inkasara qalbaka juzna ala taqsirika fil haqq dinika fa huwa yuhi sahibuka. Dan kata Imam Ghazali lagi, wa mahma inkasara. Kata Imam Ghazali lagi ni, kita bertiru sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa merahmati kita, panjang umur kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.